Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azani binti Abdul Aziz, kelas DPM 2A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan pelan induk perindustrian. Kerajaan telah menggiatkan usaha ke arah mewujudkan Malaysia sebuah negara perindustrian bagi mempelbagaikan lagi sektor ekonomi negara. Seterusnya, kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa kajian dasar perindustrian negara dan pelan induk perindustrian negara. Seterusnya, pelan induk perindustrian telah mengenal pasti 12 sektor yang perlu ditekankan dalam masa 10 tahun akan datang, iaitu sektor yang berasaskan sumber tempatan dan sektor yang bukan berasaskan sumber. Samping itu, pelan induk perindustrian telah bermula pada 3 Februari 1986 yang telah menggariskan 3 matlamat penting, iaitu yang pertama, sektor perkilangan sebagai pembangkit negara. Yang kedua, menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli negara. Yang ketiga, meningkatkan tahap penyelidikan dan pembangunan R&D sektor tempatan. Nama saya Nuliana Nadia binti Ahmad dari kelas DPM 2A. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Pelan induk perindustrian ini terbahagi kepada 3, iaitu pelan induk perindustrian 1, pelan induk perindustrian 2 dan pelan induk perindustrian 3. Saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan PIP 1. PIP 1 ini merupakan sebuah perancangan dalam sektor perbuatan yang terperinci bercorak gantian import. Gantian import ini bermaksud keluaran untuk menggantikan barangan yang diimport. PIP 1 ini melibatkan 3 industri berat, industri kecil dan sederhana dan industri teknologi. Objektifnya, yang pertama sekali, meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan teknologi tempatan untuk mengenal pasti kekurangan dan kelebihan sesuatu teknologi. Tujuannya untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. Yang kedua pula, menggalakkan penggunaan sumber asli negara secara sepenuhnya. Makin lama populasi manusia ini akan meningkat, maka kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan akan turut meningkat. Yang ketiga pula, meningkatkan ekspor negara melalui peningkatan produktiviti tempatan. Jadi ia dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Strategi dalam melaksanakan PIP pula, yang pertama, PIP telah mengenal pasti 12 sektor yang perlu diberi penekanan dalam masa 10 tahun, iaitu sektor industri berasaskan sumber tempatan dan sektor industri berasaskan sumber bukan tempatan. Strategi kedua, mencari pasaran baru untuk meningkatkan ekspor perkilangan secara besar-besaran, contohnya di negara China, Jepun dan sebagainya. Yang ketiga pula, menggalakkan industri berat supaya menjadi penggerak kepada industri baru dari segi cara pemasaran, produk pengeluaran dan sebagainya. Yang keempat, membangun dan memodernkan semula industri kecil dan sederhana. Setengah industri kecil dan sederhana ini tak dapat tempat ke pasaran sebab kurang menarik dan kurang berkualiti. Jadi dengan cara ini dapat membantu usahawan-usahawan dalam industri kecil dan sederhana. Strategi yang kelima pula ialah mempelbagaikan ekspor dan menggalakkan sektor gantian import. Langkah ini dapat menambahkan pendapatan negara dan hasil kerajaan. Seterusnya, saya akan menyambung untuk tajuk pelan induk perindustrian kedua yang dipanggil sebagai PIP 2. Pelan induk ini telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 November tahun 1996 sehingga 2005. Tujuan kerajaan melancarkan PIP 2 adalah untuk membaiki dan mengambil langkah memajukan ekonomi negara di Malaysia. PIP 2 juga telah mendeklarasikan dengan satu wawasan agar ditukarkan kepada sektor pembuatan supaya negara Malaysia dapat berdaya saing secara global. Antara objektif bagi PIP 2 mempunyai 4 bahagian. Yang pertama, dapat menambah peluang pekerjaan bagi mempercepatkan proses perindustrian dan dia daripada situ dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara. Yang kedua ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Contohnya, bila adanya sektor perindustrian ini, dia dapat menjamin pertumbuhan industri yang berterusan dalam jangka masa yang panjang. Dan yang ketiga ialah meninggikan nilai produktiviti dalam pasaran. Nilai produktiviti ini merupakan kepentingan utama kerana ia mampu membawa kepada hasil yang lebih banyak. Dan yang keempat, meningkatkan kadar ekspor negara berasaskan sumber asli. Contoh bagi sumber asli ialah tekstil, petroleum dan sebagainya. Jika hasil daripada kadar ekspor ini, negara menjadi lebih baik dan ekonomi juga mencatat pertumbuhan yang tinggi. Seterusnya ialah strategi untuk PIP 2.
iaitu merangka strategi penghilangan secara berintegrasi. Maksud di sini ialah aktiviti yang melibatkan dari segi penyelidikan dan pembangunan, hingga bentuk produk dan pemasaran. Selain itu, pengajakan seluruh klien nilai ke tahap yang lebih tinggi melalui pertumbuhan berteraskan produktiviti. Dan akhir sekali ialah menjalankan aktiviti berteraskan pengetahuan. Maksudnya, bila kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita mampu mencipta dan menghasilkan produk yang berteknologi tinggi bagi meningkatkan permintaan bagi sesuatu produk yang dihasilkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang peran induk perniagaan yang ketiga, iaitu PIP3 yang telah bermula pada tahun 2006 hingga 2020 bertemakan Malaysia ke arah daya saing global, iaitu untuk membangunkan moral insan inovatif, kreatif dan berkemahiran tinggi. Okey, antara objektif PIP3 adalah untuk meningkatkan daya saing global jangka panjang melalui aktiviti inovasi dan transformasi dalam bidang perkhidmatan dan pembuatan. Seterusnya, untuk memberi fokus terhadap PKS, iaitu perusahaan kecil sederhana yang mampu memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara. Di samping itu, untuk memperkukuhkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif kepada pelaburan dan ekspor perkhidmatan. Akhir sekali, menggalakkan perniagaan dan pembangunan orang insan bumi putra dalam bidang perindustrian dengan pelbagai program latihan. Okey, kerajaan juga telah merancang beberapa strategi dalam PIP3, iaitu yang meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama dengan cara meningkatkan ekspor produk. Selain itu, menjadi pelaburan dalam bidang yang disasarkan melalui galakan terhadap pelaburan dan ekspor produk serta perkhidmatan yang mempunyai potensi pertumbuhan. Di samping itu, menjadikan sektor perkhidmatan sebagai sektor pertumbuhan utama. Akhir sekali, memperkukuhkan peran industri sektor swasta yang menggalakkan syarikat menjadi ahli dalam persatuan perdagangan dan industri dan mewujudkan persekitaran operasi yang berdaya saing dengan memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam sistem penyampaian. Seterusnya, saya akan terangkan tentang latar belakang dasar industri berat, iaitu merupakan kerajaan ekonomi yang bertujuan untuk membangunkan dan memajukan kegiatan industri berat dalam pembangunan. Yang kedua, iaitu dasar industri berat mempunyai serampang dua mata, iaitu mewujudkan projek industri berat itu sendiri dan mewujudkan industri-industri baharu. Yang ketiga, sektor perindustrian telah memberikan sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Akhir sekali, perindustrian berat telah dikendalikan oleh HICOM, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia, untuk mengelepasi dan menguruskan projek-projek dalam industri berat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah binti Ismail, DPM 2020250034. Untuk dasar perindustrian berat, korang pernah tak dengar pasal model Modenas ataupun lori ada HICOM? Kalau korang nak tahu, tu adalah salah satu program di bawah kerajaan, DPB ataupun dasar perindustrian berat. Dia ada objektif dia. Yang pertama adalah untuk mengimport dan menyerap teknologi yang lebih canggih untuk memajukan teknologi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keupayaan industri-industri kecil dan industri-industri sokongan. Kita kena tahu yang kita tak boleh nak bergantung 100% kepada pertanian. Jadi untuk kita menjadikan negara yang maju, kita kena perlu berubah kepada perindustrian. Yang ketiga adalah mempelbagaikan dan memperkukuhkan ekspor barangan Malaysia. Maksudnya kita hasil barangan buatan Malaysia dan kita ekspor ke luar negara. Dan yang terakhir, elak pergantungan yang berterusan kepada barangan dan teknologi asing. Maksudnya dekat sini kita hasilkan teknologi yang sendiri dalam kita punya industri. Okey, dasar perindustrian berat telah ditubuhkan pada 1980 yang mana telah mengubah landscape Malaysia daripada pertanian kepada perindustrian. Jadi adalah strategi yang kerajaan lakukan untuk menjadikan dasar ini. Yang pertama, menubuhkan HICOM pada 1980 yang berperanan untuk mengenal pasti, memulakan dan mengurus industri berat. Yang kedua, melakukan R&D yang mana untuk mengurangkan kos pengeluaran agar barangan menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga, memberi insentif kepada syarikat dalam bidang industri ini yang berbentuk kredit ataupun pinjaman, tarif atau subsidi. Yang seterusnya, mengadakan bersama dengan pelabur asing. Banyak kejayaan industri berat, antaranya model Modenas telah diperkenalkan
penghasilan kereta Proton dan Pro2. Maksudnya kat sini tak payahlah kita nak beli daripada produk luar negara. Produk Malaysia kan ada. So kita beli daripada produk-produk ni je buatan Malaysia. Kesimpulannya, pelan hidup berindustrian telah membantu dalam memulihkan ekonomi Malaysia yang telah mengalami kemisatan ekonomi yang drastik serta memberi panduan pada para pelabur dan kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara perindustrian. Manakala industri berat pula telah mencapaikan keberhasilannya berdasarkan pencapaian telah diperoleh dalam perindustrian negara hari ini sampai mengurangkan kebergantungan terhadap produk asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana Nadia binti Ahmad. Saya Rosna binti Bunyamin. Saya Nur Azani binti Abdul Aziz. Saya Siti Aisyah binti Ismail. Dan saya Nur Nabila Sakina binti Yuslan. Kami semua daripada kelas GPM2A. Kami akan melakukan sebutan untuk kami punya tajuk iaitu dasar perindustrian berat. Apakah tajuk mesyuarat kita pada hari ini? Pada hari ini, untuk mesyuarat kita iaitu tajuknya dasar perindustrian berat. Setuju semua? Setuju? Tak maju, bos. Assalamualaikum semua. Boleh kita mulakan dengan mesyuarat kita pagi ini? Boleh? Okey. First. Pertama. Okey, macam yang semua sedia maklum, hari ini kami akan membentangkan tentang dasar perindustrian berat yang mana ada kebaikan kalau kita menjalankan industri ini. Yang pertama, kita dapat memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Yang kedua, kita boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada mereka yang berkemahiran dalam bidang ini. Sebab macam kita tahu, kita punya syarikat kekurangan staff, jadi kita perlukan pekerja untuk bantu kita memajukan lagi kita punya syarikat. Apa objektif dia? Okey, kita ada dapat 2 poin objektif, iaitu yang pertama mengimport dan menyerap teknologi yang lebih canggih dan juga memajukan teknologi sendiri. Jadi dengan adanya mesin yang canggih, jadi dengan itu dapat membantukan kita punya teknologi sendiri. Okey, yang kedua adalah mengelakkan pergantungan berterusan barangan dan teknologi asing. Jadi situ kita tak boleh bergantung je kepada teknologi asing. Kita harus bergantung juga kita punya produk, kita punya teknologi. Okey, itu saja. Boleh saya bagi penambahan? Boleh. Okey. Rasional berdasarkan dasar industri ini yang saya dapat ialah dia mempunyai potensi jangka masa panjang dalam proses ini sebab dia adalah langkah ke satu ekonomi yang lebih kukuh. Itu saja. Ada apa-apa lagi soalan ataupun penambahan yang lain? Ini kita laksanakan dasar ini. Okey, kita ada cara untuk kita nak laksana. Yang pertama, kita boleh menumbuhkan HiCom. Yang mana HiCom ni berperanan untuk melaksanakan mengenal pasti semua yang berkaitan dengan industri berat. Jadi secara tidak langsung HiCom dia akan membantu kita juga macam mana kita nak menaikkan lagi ataupun memajukan lagi industri berat. Yang kedua, Untuk yang kedua, pelaksanaan program ini bertujuan saya ini mempunyai objektif serapan bermata bagi mewujudkan projek industri berat sendiri dan mewujudkan industri baru. Contohnya macam kita dah ada industri ni, jadi kita nak bukakan lagi industri baru yang pelbagai lagi. Itu saja daripada kami. Itu saja. Boleh berikan pertukaran yang kedua kepada kita sendiri. Okey, bos, kita lambat ni untuk itu. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos.